Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Ustaz harapkan semua dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita seperti biasa. Oleh itu kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Tanda tangan bersama-sama dengan Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita seperti biasa, iaitu dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Baik, gambar apakah yang kamu sedang lihat? Okey, ada 4 keping gambar yang saya sertakan dalam slide yang saya sediakan ni tadi. Ada 4 gambar. Gambar yang pertama, gambar orang tunaikan solat. Yang kedua, gambar orang sedang membayar zakat. Yang ketiga, orang sedang menunaikan ibadah haji. Dan yang keempat, biasanya kalau ni nampak gambar kurma, dan gambar bulan ni maknanya bulan Ramadan. Apa maksud gambarnya ke empat gambar ni tadi? Okey. Maksud gambar-gambar ni tadi adalah empat gambar ni merupakan asas kepada agama Islam itu sendiri ataupun ibadah yang kita buat itu sendiri. Okey. Empat ni adalah rukun Islam. Okey, rukun Islam. Okey, termasuk yang kelima iaitu mengucap dua kalimah syahadah lah. Okey, ada 5 rukun Islam. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam. Okey, sebut sama-sama rukun Islam. Okey, rukun Islam. Rukun Islam. InsyaAllah kita akan mulakan dengan pengertian rukun Islam itu sendiri. Okey, kita baca bersama-sama. Okey, ikut Ustaz baca Rukun Islam ialah asas penting kepada agama kita. Setiap Muslim wajib beramal dengannya. Okey, lagi sekali. Okey, rukun Islam ialah asas penting kepada agama kita. Setiap Muslim wajib beramal dengannya. Sekali lagi, rukun Islam ialah asas penting kepada agama kita. Setiap Muslim wajib beramal dengannya. Okey. Rukun Islam ni merupakan asas yang penting kepada agama kita. Okey, selain daripada rukun iman tu untuk diri kita. Tapi rukun Islam ni untuk ibadah kepada diri kita. Okey, daripada syahadah. Okey, ada 5 rukun Islam. Okey, yang pertama syahadah, kedua solat, yang ketiga berpuasa bulan Ramadan, keempat menunaikan zakat, dan yang kelima menunaikan ibadah haji. Ada 5 semua rukun Islam. Okey, 5 ni kita wajib untuk tunaikan. Okey, kita kena tunaikan. Okey. Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Baik, rukun Islam kita teruskan dengan 5 perkara. Ada 5 rukun Islam yang saya sebut tadi. Okey, yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, sebut sama-sama mengucap 2 kalimah syahadah. Sekali lagi, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Macam mana? Okey, angkat tangan satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, syahadah ni yang pertama sekali. Untuk pengakuan kita sebagai kita ni orang Islam, umat Islam, kita kena mengucap syahadah. Okey, syahadah ni tanda kita seorang Islam, seorang Muslim. Kalau kita buat semua benda ibadah tadi,
kita solat, kita puasa, tapi kita tak mengucap syahadah. Okey, semua ibadat tu tadi tak dikira sama sekali. Jadi asas yang pertama sekali adalah kita kena mengucap syahadah. Okey, sekali lagi kita baca sama-sama. Mengucap syahadah. Okey, sebut sekali lagi. Mengucap syahadah. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas kita mengucap syahadah, kita kena buat apa? Yang kedua, kita sebut sama-sama. Mendirikan solat. Mendirikan solat. Mendirikan solat. Baik, mendirikan solat apa? Solat 5 waktu. Okey, mendirikan solat 5 waktu. 5. Subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isyak. Okey, ada 5 tu kita kena tunaikan. Okey, ada 5 waktu kita kena tunaikan. Wajib sebagai seorang Islam, kita kena tunaikan solat 5 waktu ni. Okey, 5 waktu ni kita kena solat. Subuh, bangun subuh. Okey, lepas tu zuhur, solat di sekolah. Asar, solat di sekolah. Maghrib, solat di rumah. Isyak, solat di rumah. Kena solat. Okey, kena tunaikan solat. Dekat mana-mana pun wajib kita tunaikan solat. Itu tanda kita sayang Allah, tanda syukur pada Allah. Kita kena tunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Okey, tanda kita bersyukur dengan Allah ni, kita kena tunaikan solat. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Sebut sama-sama. Berpuasa pada bulan Ramadan. Sekali lagi, berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, puasa bulan Ramadan bila? Yang bulan lepas kita puasa hari tu kan. Yang ada 30 hari kita puasa, tak makan, tak minum. Tu tanda dia. Kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita syukur juga pada Allah, kita berpuasa. Kenapa? Kenapa kita puasa? Kita nak rasa susahnya orang yang tak dapat makan, tak dapat minum. Okey, jadi macam mana caranya? Dengan kita berpuasa tadi. Baik, yang keempat, okey, mengeluarkan zakat. Okey, sebut sama-sama. Mengeluarkan zakat. Sekali lagi, mengeluarkan zakat. Baik, zakat ni biasanya ayah awak yang akan bayar. Okey, ayah awak akan bayar. Dia banyak zakat harta ada, zakat fitrah. Bila bulan puasa yang kita puasa tu, di akhir sekali bulan Ramadan, kena bayar zakat. Ataupun sepanjang bulan Ramadan tu, boleh bayar zakat. Biasanya ayah awak yang akan bayarkan. Okey, yang kelima. Okey, sebut sama-sama. Menunaikan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Sekali lagi, menunaikan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Sekali lagi, menunaikan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Kena tunaikan ibadah haji. Ibadah haji tu apa? Yang orang pergi dekat Mekah tu, yang orang tawaf ni kan. Orang tawaf pusing Kaabah ni, itu namanya ibadah haji. Okey, bila akan berlakunya ibadah haji? Biasanya apabila sampai pada bulan Zulhijjah. Okey, bila bulan Zulhijjah? Bulan depan. Biasanya kalau awak tengok ada hari raya korban. Okey, hari raya korban yang orang potong lembu ataupun orang sembelih lembu tu, korbankan lembu. Itu maknanya ibadah haji. Dekat Malaysia kita buat ibadah korban. Tapi apabila kita pergi kota Makkah, kita buat ibadah haji. Yang orang pusing tawaf, pusing Kaabah ni, itu namanya ibadah haji. Itu tadi 5 rukun iman, 5 rukun Islam, maaf. Okey, kita baca sekali lagi. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, mendirikan solat 5 waktu. Ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Keempat, mengeluarkan zakat. Kelima, menunaikan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Okey. Baik, yang seterusnya kita akan lihat pada slide seterusnya apa pula. Okey. Baca sama-sama tajuk dia. Kepentingan rukun Islam dalam kehidupan. Sekali lagi, kepentingan rukun Islam dalam kehidupan. Sekali lagi, kepentingan rukun Islam dalam kehidupan. Ada 5 kepentingan. Apa yang pertama? Menyembah hanya kepada Allah. Itu tanda dia. Okey, tanda dia menyembah kepada Allah kita. Tanda dia kita sayang, kita kasih pada Allah.
kita solat. Okey, kita tunaikan solat. Okey, setiap waktu, 5 waktu kita tunaikan solat. Itu tandanya kita sayang dan kita membantu diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Kita kena solat. Bila kita solat, baru Allah tolong. Okey, itu cara dia. Kita kena menyembah hanya kepada Allah. Okey, baca sekali lagi. Menyembah hanya kepada Allah. Okey, lihat yang kedua. Okey, sebut sama-sama. Menyihatkan tubuh badan. Sekali lagi, menyihatkan tubuh badan. Menyihatkan tubuh badan. Macam mana yang dimaksudkan dengan menyihatkan tubuh badan? Kita dalam rukun Islam ada 2. Yang pertama sekali, kita tunaikan solat. Bila kita tunaikan solat, kita rukuk, kita sujud, kita berdiri tegak. Itu adalah salah satu daripada bentuk senaman kita. Kita bergerak, pergerakan kan. Itu senaman. Yang kedua, kita berpuasa. Bila kita berpuasa, kita rehatkan perut kita daripada makan. Kita dah 11 bulan kita makan. Okey, 1 bulan kita rehat daripada makan. Okey, kita kosongkan perut supaya perut tu tadi dapat rehat. Tak perlu bekerja setiap masa. Okey, dengan cara apa? Kita berpuasa tadilah. Bila puasa, tubuh badan akan kembali segar, sihat. Okey, kuat. Orang puasa ni biasa kuat. Okey, kuat melakukan segala aktiviti. Baik, yang ketiga. Okey, yang ketiga baca sama-sama. Memupuk sikap suka membantu. Sekali lagi, memupuk sikap suka membantu. Sekali lagi, memupuk sikap suka membantu. Macam mana memupuk sikap suka membantu? Contohnya dengan membayar zakat tadilah. Kita bayar zakat secara tak langsung, duit zakat tu tadi beri kepada orang yang miskin. Dengan cara tu tadi kita membantu orang yang lebih susah dari kita. Okey, walaupun kita dalam keadaan susah, kita tak ada duit, tapi kita bayar zakat. InsyaAllah zakat tu tadi akan membantu orang lain dan insyaAllah Allah pun akan bantu kita. Okey, bila kita beri pada orang, Allah akan tambahkan lagi. Apa yang ada pada kita, Allah tambahkan lagi. Baik, lihat yang keempat. Okey, yang keempat, melatih diri bersabar. Sekali lagi, melatih diri bersabar. Melatih diri bersabar. Latih diri kita bersabar. Apa yang ibadah yang melatih diri kita bersabar? Puasa. Okey, puasa ni kena sabar. Kan, tak makan, tak minum dari pagi sampai ke petang. Kena sabar. Sabar. Macam mana bersabar tu? Kita tahan lah. Tak makan, tak minum. Macam tu juga dengan solat. Kita sabar, tunggu nak habiskan 4 rakaat. Contohnya solat Zuhur. Ada 4 rakaat. Kan, kita berdiri, rukuk, sujud, habis 1 rakaat. Berdiri, rukuk, sujud, habis 1 lagi rakaat. Baru 2 sampai yang keempat. Itu tanda kita bersabar. Kalau kita tak bersabar, kita tak buatlah tadi ibadat-ibadat solat. Baik, yang kelima, tanda bersyukur. Sekali lagi, sebut sama-sama. Tanda bersyukur. Sekali lagi, tanda bersyukur. Tandanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunaikan solat, kita berpuasa, kita bayar zakat. Itu semua tanda kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tanda kita sayang pada Allah. Kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Okey, itu. Baik, kita lihat slide yang seterusnya. Baik, okey, ada 5 ni tadi. Kita baca sama-sama yang tajuk dia ni dulu. Okey. Kita baca tajuk yang mula-mula ni. Saya seorang Muslim yang taat. Sekali lagi. Saya seorang Muslim yang taat. Saya seorang Muslim yang taat. Baik. Apakah usaha-usaha yang akan saya lakukan? Apa yang awak nak lakukan sebagai seorang Islam, sebagai seorang murid yang beragama Islam, apa awak kena buat? Okey, apa yang awak kena buat? Ada 5 rukun Islam. Dalam 5 rukun Islam ni tadi, apa yang kita kena buat untuk tingkatkan kualiti ibadah dalam 5 ibadah ni tadi? Okey, yang pertama sekali syahadah. Macam mana syahadah ni tadi? Kita sebagai seorang Islam, apa yang cara kita nak tingkatkan atau kita nak tambahkan kualiti lagi baik, lagi bagus. Okey, dengan pertama sekali kita lancarkan bacaan syahadah. Okey, yang nombor 1, lancarkan bacaan syahadah. Okey, yang kedua memahami dan mengamalkannya ya. Okey,
kita kena lancarkan bacaan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kita kena baca dengan lancar. Ada murid-murid kita yang tak ingat, atau ada murid-murid kita yang tak tahu. Jadi kena baca, kena ingatkan, supaya masuk dalam hati kita, masuk dalam fikiran kita bahawasanya kita ni orang Islam dan kita ada tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Yang kedua, solat. Yang kedua, solat. Macam mana kita nak tingkatkan kualiti solat kita? Yang pertama, belajar solat dengan sempurna. Kena belajar solat dengan sempurna. Solat awal waktu, perbuatannya kita buat betul-betul, bacaannya kita baca betul-betul, baca Al-Fatihah betul-betul, baca surah betul-betul, rukuk, sujud kita baca betul-betul. Yang kedua, tidak meninggalkan solat. Jangan tinggalkan solat. Awak dah pandai baca ke, awak tak pandai baca ke, awak tak ingat gerakan ke, awak kena baca. Awak kena hafal, awak kena solat dulu. Tak pandai baca tak apa. Nanti awak baca dengan ustaz di sekolah pun tak apa. Tapi pergerakan itu buat dulu. Awak rukuk, awak sujud, awak duduk antara dua sujud. Kena buat tu dulu supaya awak mudah apabila belajar dengan ustaz. Awak tinggal baca sahaja. Okey, baca sahaja. Yang ketiga, puasa. Okey, kena tiga, puasa. Kena latih diri puasa. Okey, tak dapat sepenuh hari, dapat separuh hari. Maknanya tak dapat satu hari, awak cuba puasa daripada pagi sampai tengah hari. Pukul 6 pagi sampai pukul 12. Tak apa. Awak budak-budak lagi. Okey, awak masih kecil. Tak apa. Awak boleh belajar puasa. Okey, mesti kena jaga puasa. Yang keempat, kena bayar zakat. Macam mana nak latih kita nak bayar zakat? Dengan selalu sedekah. Contohnya, awak pergi kantin, awak belanja kawan awak makan. Tu contoh salah satu sedekah. Ataupun awak bawa makanan lebih. Kan, waktu musim COVID-19 ni, kita tak boleh keluar makan dekat kantin. Jadi, awak bagi makanan awak sikit dekat kawan awak. Okey, bawa makanan lebih. Saja bawa lebih supaya latih diri awak untuk suka membantu. Bantu orang lain yang susah. Yang kelima, haji. Okey, yang kelima, haji. Macam mana kita nak pergi haji? Haji ni jauh. Kosnya pun tinggi. Hampir RM10,000 kalau waktu sekarang. Jadi macam mana? Dengan kita menabung dari kecil. Okey, kena tabung. Maksud tabung tu macam mana? Kita simpan duit. Contohnya kita ada RM1, kita belanjakan 50 sen. 50 sen tu simpan. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Itu cara dia. Bila kita dah banyak simpanan, insya-Allah kita boleh pergi menunaikan ibadah haji pada masa hadapan, insya-Allah. Baik, yang seterusnya. Kita dah sampai ke slide ustaz yang seterusnya. Baik, saya tak pasti kalau awak semua dah buat ke belum. Tetapi ustaz harapkan awak dah buat lah. Okey, saya ingat awak dah buat dengan saya pada muka surat 94 dengan 95. Okey, 94 dan 95 ni, 93 dan 94 ni, saya ingat saya dah buat. Tapi kalau belum buat, awak boleh buat lah. Yang pertama, lengkapkan ni yang nombor satu ni. Nombor satu ni awak kena lengkapkan mengikut pengertian yang disediakan ni. Ada 1, 2, 3, 4. Awak kena isikan ni ikut jawapan masing-masing. Okey, seperti yang kita belajar tadilah. Okey, ada yang dekat depan tadi. Awak kena susun saja semula mengikut jawapan yang sepatutnya lah. Baik, seterusnya yang bawah ni, sebut rukun Islam mengikut urutan. Kena sebut ikut urutan ni. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kena 5 ni awak kena tulis semula pada ruang yang kosong. Baik, yang ketiga. Okey, apakah yang akan kamu lakukan? Baik, apa yang kena buat? Caranya adalah awak kena tandakan right pada perbuatan yang betul. Contoh yang pertama, awak jumpa dompet. Okey, apa yang awak kena buat? Awak masuk dalam poket awak ataupun awak pulangkan pada cikgu awak. Okey, sudah semestinya kita pulangkan pada
cikgu, perbuatan yang baik tu kita kena tandakan right. Okay, tandakan right. Yang kedua contohnya, dekat dalam perpustakaan, awak ikut kawan awak sembang ataupun awak tegur kawan awak yang bising tu tadi. Mestilah kita tegur kawan yang bising. Okey, buat sampai yang keempat. Baik, itu tadi. Seterusnya, yang muka surat 95 dan 96. 95 dan 96 ni pun sama. Yang apa yang awak kena buat adalah, contohnya muka surat 95 ni, saya seorang Muslim yang taat. Ni tadi. Macam mana nak kena buat? Contohnya yang nombor satu. Nombor satu ni tadi, contohnya gambar yang pertama, gambar netball. Perempuan tengah main netball, kita kena ikut anak panah ni. Okey, ikut anak panah ni. Contohnya Ustaz bagi contoh sampai sini. Okey, awak kena ikut anak panah yang sepatutnya. Baik, seterusnya muka surat 96. Muka surat 96 ni biasanya kita akan buat pada bulan Ramadan. Tetapi memandangkan bulan Ramadan telah selesai, jadi saya minta awak cuma tandakan daripada hari hari Khamis. Kita mula daripada hari Khamis, solat 5 waktu saja awak tandakan. Okey, solat 5 waktu saja awak tandakan. Contohnya awak solat semua daripada hari Khamis, ambil daripada hari Khamis. Contohnya awak solat semua subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okey. Jadi waktu lain pun sama, tandakan right. Apabila perbuatan tu awak buat, awak tunaikan, baru awak tanda right. Okey, awak kena jujur dengan diri awak untuk buat aktiviti ini tadi. Okey. Baik. Itu sahaja tugasan dari ustaz. Okey, muka surat 93, 94, 95 dan 96. 93, 94 kalau dah buat tak apa. Okey, boleh abaikan, tapi teruskan pada muka surat 95 dan 96. Okey. Baik. Okey, kesimpulannya dari ustaz harapkan semua dapat melihat ataupun menonton video yang ustaz sediakan dan mempelajari topik kita pada hari ini, iaitu tentang rukun Islam. Okey, ingat semua rukun Islam ada 5. Yang pertama, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, kita tunaikan solat. Yang ketiga, kita berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, kita membayar zakat. Dan yang kelima, kita menunaikan ibadah haji jika mampu. Okey, jadi sekadar itu saja dari ustaz. InsyaAllah kita akan berjumpa pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.